Salam sejak Gaya Live From Home bersama panel jemputan Nazri Tashrik dan Zarinah Amiluddin dan moderator Ed Junaidi. Jangan segan untuk tanyakan soalan anda di ruangan komen. Kongsi video ini ke wall anda untuk peluang memenangi cenderahati berupa majalah dan baju t-shirt eksklusif Gaya Travel Magazine. Gaya Live From Home bermula sekarang. Tapi sebelum itu, ikuti juga kami di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan YouTube untuk lebih banyak kandungan kembara. Selamat menonton. Hai, kita bertemu lagi malam ini minggu kelima dan episod 29 actually sejak kita bersiaran dari rumah Gaya Live From Home. Okey, pada episod kali ini kita akan membawakan topik Dream Now Travel Letter. Thank you to everyone yang join Gaya Live kita pada malam ini dan jangan lupa malam ini kita ada banyak hadiah cenderamata daripada Gaya Travel, daripada Sabah Tourism dan juga daripada Selangor Tourism. Okey, malam ni ada 4 kategori hadiah, ada 12 pemenang yang kita cari. Banyak sangat, okey. Dan jangan lupa untuk teruskan komen di dalam komen punya section di bawah untuk berpeluang memenangi soalan terbaik, iaitu akan mendapat majalah Gaya Travel secara percuma dan juga kepada lucky sharer berpeluang untuk mendapat sehelai t-shirt Enjoy but Don't Destroy daripada Gaya Travel dan juga majalah daripada Gaya Travel. Okey, dan teruskan bersama kami sepanjang live ini sebab kita ada 3 soalan kuis daripada Sabah Tourism dan 3 soalan kuis daripada Selangor Tourism, yang mana setiap satu soalan akan kita akan pilih seorang pemenang. Seorang pemenang bermakna satu hadiah untuk setiap seorang. Okey, soalan kuis ni saya akan tanya di sepanjang live ini, iaitu maybe secara random setiap 10 minit macam tu. Okey. Okey, sebelum tu jangan lupa juga untuk mendapatkan majalah Gaya Travel yang terkini ini di Shopee, shopee.com.my/Gaya Travel. Senang je. Okey. Okey, sebelum kita pergi ke topik yang seterusnya, kita nak berkenalan dulu dengan tetamu kita pada malam ini. Seorang kita bawa daripada jiran kita orang, jiran Gaya Travel, iaitu daripada Selangor Tourism, Cik Nazri Tashrik. Selamat datang Cik Nazri. Hello. Apa khabar? Assalamualaikum. Khabar baik. Oh, baik, okey. Yang kedua adalah daripada Sabah Tourism, Puan Zarinah Amiluddin. Okey, sebelum saya perkenalkan orang lebih lanjut, kita tengok video yang pertama. Hasif, silakan. Channel. Hari ini I nak bawa you guys ke tempat-tempat yang menarik. Nak ikut tak? Jom pusing Selangor dulu. Semua alat-alat ini mempunyai ceritanya tersendiri. Rasa sendiri pengalaman belajar tarian tradisi sambil menikmati pemandangan di Istana Bandar. Selain daripada bermain golf, dekat sini juga ada banyak tasik yang cantik, boleh memancing. Cantik kan? Menyaksikan keunikan semula jadi di Sky Mirror Kuala Selangor. Rasai sendiri pengalaman membuat aktiviti bersama orang-orang kampung. Jom!
mempunyai sendiri pengalaman makan di tengah sawah padi, inilah tempatnya. Kuala Kubu Baru. Terukai bandar bersejarah Kuala Kubu Baru yang penuh dengan 1001 kisah. Itu dia video daripada Tourism Selangor. Sebenarnya walaupun belakang rumah kita je ni, untuk gaya travel lah, untuk Kak Zah tu yang jauh di Sabah, kira kena seberang lautan juga tu kan. Okay. Untuk kita ni gaya travel, sebenarnya Selangor sendiri macam-macam ada, memang lawa gila sebenarnya kan. Especially Duta Selangor tahun ni, memang beliau sendiri pun memang tak kurang lawannya juga, memang mencerminkan negeri Selangor kan. Okay, kita pergi tengok video kedua. Sebelum kita perkenalkan Sabah, daripada Sabah Tourism. Silakan.
Itu dia tadi daripada Sabah kita bawakan ke dalam gaya live. Lawannya Sabah rindu bah, Sabah-Sabah kan. Dah dekat 2 tahun kita orang tak pergi ni. Okey, saya perkenalkan kita mulakan dengan tetamu kita yang pertama, Cik Nazri Tashrik, seorang pengurus komunikasi korporat daripada Tourism Selangor. Cik Nazri, boleh perkenalkan diri Cik Nazri sikit tak? Okey, Assalamualaikum, selamat malam, selamat petang, selamat malam. Terima kasih terlebih dahulu diucapkan kepada pihak Gaya Travel dan Cik Noah kerana menjemput saya pada malam ini untuk sesi live bersama dengan Gaya Travel. So, saya nak kenalkan diri saya, nama saya Ahmad Nazri Tashrik, tapi biasanya orang-orang tourism panggil saya Naz ataupun Nazri. Okey, saya dah bekerja dengan Tourism Selangor lebih kurang 7 tahun. Saya bermula pada akhir tahun 2014 join Tourism Selangor dan saya merupakan graduan daripada UiTM Shah Alam dalam kos Master of Mass Communication. So role saya dalam Tourism Selangor, saya dipertanggungjawabkan untuk menerajui Corporate Communication Department. So our focus lebih kepada media management, advertising campaign, new media, digital, publicity program, banyaklah macam publication, merchandising, branding, marketing dan juga sales program. Itu tanggungjawab saya di Tourism Selangor lah. So basically Tourism Selangor dia merupakan agensi promosi pelancongan rasmi negeri Selangor yang merupakan anak syarikat Kerajaan Negeri Selangor dan visi dan misi kami I think sama dengan Sabah adalah untuk meningkatkan profil pelancongan negeri di negeri Selangor dan juga menjadikan Selangor sebagai salah satu destinasi pelancongan utama di Malaysia. Dan pada 14 Julai yang baru-baru ni kita telah menyambut sambutan ulang tahun penubuhan Tourism Selangor yang ke-20 tahun. Dah 2 dekad kami beroperasi dan kami telah lancarkan secara virtual pada 14 Julai yang lalu. Alhamdulillah. Yes. Kami ada sempat menonton hari tu. Tahniah diucapkan kepada Tourism Selangor dan Selangor sendiri. Okey, terima kasih Cik Nazri. Okey, kita pergi berkenalan dengan tetamu kita yang kedua, Puan Zarina Amiluddin dari seorang pengurus pemasaran daripada Sabah Tourism Board. Silakan Puan Zarina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, thank you Gaya Travel jemput malam ni untuk sama-sama live sembang. Okey, macam Ed kenalkan tadi, saya Zarina. Okay, tapi ramai panggil saya Zah sajalah singkatan. Okay, saya pengurus pemasaran di Sabah Tourism Board untuk pasaran domestik dan Brunei lah. And seperti Tourism Selangor ni, Sabah Tourism sebagai agensi di bawah Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri, kita bertanggungjawab untuk mempromosikan pelancongan negeri lah. Saya dah dengan Sabah Tourism dah I think 15 tahun. 15 tahun, lama tu. 5 tahun lagi dah boleh sambut 20 tahun macam Tourism Selangor Sabah dah berapa kan? Sabah Tourism dah berapa tahun tu? Sabah Tourism dah berapa tahun ni Puan Zarina? Okey, Sabah Tourism dimula pada 1976. Di time tu dikenali sebagai Sabah Tourism Promotion Corporation lah. Kemudian 1981 dipindah enactment dan masa tu baru dikenali sebagai Sabah Tourism. Sabah Tourism. Wow, that's a long time ago already Memang Sabah memang daripada dulu lagi memang meletakkan pelancongan sebagai antara agenda negeri yang utama kan. Memang dah ada visi untuk memajukan pelancongan negeri Sabah. Okey, sebelum kita nak bertanya tentang keistimewaan negeri masing-masing ni kepada Cik Nazri dengan Puan Zah ni. Okey, saya nak bagi soalan kuis yang pertama daripada negeri Sabah dan daripada negeri Selangor. Okey. Siapa yang menjawab terpantas dan jawapan paling tepat akan memenangi merchandise daripada Tourism Selangor untuk soalan Selangor lah yang di dalam merchandise tu berharga dalam RM100. Dalam tu ada macam-macam. Okey, dan juga daripada Tourism Sabah. Okey.
saya dah dapat satu merchandise ni daripada Tourism Sabah. Kebetulan baru dapat semalam. Okay, daripada Sabah akan dapat t-shirt ni. Enchanting Sabah. Cantik. Ini adalah t-shirt paling baru Sabah kan? Yes, betul. My Sabah wish list. Memang semua orang punya wish list sekarang sebab tak ada keluar rumah, tak ada keluar sempadan kan? Okay, soalan kuis yang pertama daripada Negeri Selangor dulu ya. Okay, daripada Negeri Selangor. Tempat ini dikenali sebagai Bandar Cahaya di Selangor dan turut tersenarai antara lokasi paling bercahaya dan berwarna-warni di dunia oleh CNN Travel. That's a very high punya recognition tu. Okay, namakan tempat pelancongan ini. Saya ulang, tempat ini dikenali sebagai Bandar Cahaya di Selangor dan turut tersenarai antara lokasi paling bercahaya dan berwarna-warni di dunia oleh CNN Travel. Namakan tempat pelancongan ini. Jawapan terpantas dan paling tepat akan dipilih. Okay, teruskan menjawab dalam ruang komen sekarang. Okay, soalan daripada Negeri Sabah pula. Okay, 3 gunung tertinggi di Malaysia terletak di Sabah. 3 gunung tertinggi di Malaysia terletak di Sabah dan namakan ketiga-tiga gunung tersebut. Okey, soalan akan dikongsikan juga dalam komen ni dan siapa menjawab paling cepat dan terpantas akan menerima merchandise daripada Tourism Selangor dan Tourism Sabah. Okey, saya ulang soalan Sabah tadi, 3 gunung tertinggi di Malaysia terletak di Sabah, namakan gunung-gunung tersebut. Okey, kita teruskan dengan seterusnya. Okey, topik seterusnya, Cik Nazi, boleh kongsi sikit tak dengan mungkin sebab kita tengok dalam komen ni ada juga orang Sabah, orang Sarawak, orang Terengganu yang tengok kan. Okey, bagi mereka yang maybe tak pernah datang Selangor atau maybe datang Selangor sebab kerja, sebab meeting, so macam dia orang tak pernah terfikir pun kadang-kadang tu nak explore kan sebab kebanyakan orang jadikan dia sebagai transit saja kan. Boleh kongsikan sikit tak segmen pelancongan ke festival yang macam orang perlu datang ke Selangor ni? Okay, macam Ed share tadi, orang kerja, orang datang melawat family, itu merupakan keistimewaan negeri Selangor sendiri. Okay, dari segi demografik kedudukan negeri Selangor sebagai negeri yang termaju dan juga in terms of dia punya connectivity, facilities, infrastructure tu dah menjadi kelebihan yang tersendiri untuk negeri Selangor. Ya, mungkin orang berpendapat, okey, tak semua. Ada yang berpendapat macam ada apa kat Selangor ni, yang pergi Selangor ni untuk kerja, untuk datang meeting. Saya cakap tadi lah. Tapi sebenarnya kalau you lihat di belakang rumah you, di sebelah office you, di depan universiti you, okey, kita ada 9 daerah di negeri Selangor dan 12 PBT yang saya rasa mempunyai keunikan dia tersendiri. Okey. Dan untuk makluman juga, 12 PBT di negeri Selangor ni, dia ada unit dan jabatan khas yang menyelia dan juga membantu pembangunan pelancongan di kawasan setempat di kawasan. Setiap PBT ada bahagian pelancongan sendiri. Menarik. Saya tak tahu di negeri lain, tetapi saya rasa for the past 5 years sejak saya bekerja di Tourism Selangor, memang PBT bersama-sama dengan Tourism Selangor untuk kita membangunkan dan juga mempromosikan produk pelancongan. Diorang ni macam kata orang tu tuan rumah lah. Okay, kami ni macam ejen promosi. Macam tu. So dah telah di-recognize juga oleh pihak Tourism Malaysia yang inisiatif ini yang telah kami tunjukkan lah. Cakap pasal apa yang istimewanya. Okay, di negeri Selangor kita ada lebih 10 segmentasi pelancongan yang mungkin macam you cakap tadi, mungkin you fikir tak ada kelebihannya, tetapi itulah kelebihan kami di negeri Selangor. Antaranya education tourism. Mungkin orang tak sedar. Okay, even myself, saya sendiri daripada Johor, saya berhijrah ke negeri Selangor, saya belajar di UiTM Syarjah. Okay, di situ dah sebenarnya secara tak langsung dah memberi kata orang dah memberi kelebihan ataupun sumbangan dalam industri pelancongan di negeri Selangor. MICE, okey, macam you cakap tadi, meeting, insentif, event besar berlangsung dekat negeri Selangor. Sport tourism, okey, kalau cakap Sukma, negeri mana yang selalu apa kata orang tu berada di tangga yang teratas, of course negeri Selangor kan. Medical tourism, kita ada lebih 46 hospital yang menawarkan orang tu perkhidmatan medical tourism. Golf,
Okay, kita ada lebih kurang 29 club golf around Selangor. And the best thing, shopping. Cakap je. Betul. Di Everywhere. Petaling ni, Ya. shopping mall yang besar-besar semua ada di negeri Selangor. Okay, Betul. theme park, entertainment, eco, heritage, itu merupakan kekuatan pelancongan di negeri Selangor lah. Contohnya di urban area, so kita ada urban versus rural. Okay, yang menjadi ataupun versus nature yang menjadi kekuatan kita lah. Maksudnya kita ni complete experience. Okay, di negeri Selangor, kalau you lihat Petaling dia consist Petaling Jaya, Subang Jaya dan juga Shah Alam. So this landmark Petaling Jaya dah disenaraikan dalam TripAdvisor yang merupakan best landmark, antara best landmark ataupun tempat yang sering dikunjungi oleh pelancong domestik dan international. So in terms of accommodation, kita ada lebih 300 hotel around Selangor. Okay, yang memberi sometimes orang travel to KL, mereka akan stay dekat Selangor mungkin dari segi rate dan sebagainya. Okay, in terms of connectivity, okay, kita ada LRT, kita ada MRT, kita ada commuter, kita ada highway. Betul. So saya cakap tadi, let's say you duduk Shah Alam, dia boleh start kereta within 45 minit hingga 1 jam dia dah boleh sampai Kuala Selangor. Dia boleh makan nasi ambeng. Okay, you pergi tengok Sky Mirror. So sangat-sangat mudah. Itu merupakan keistimewaan negeri Selangor lah. Untuk pelancong antarabangsa pula, kita ada 3 major airports which pelancong daripada luar negara, bila dia sampai Malaysia, negeri yang pertama diorang lawat ataupun sampai adalah negeri Selangor. So itu juga memberikan kelebihan untuk mereka explore di kawasan sekitar di airport. So memberikan juga sumbangan kata orang international punya turis di negeri Selangor. And of course kita ada cruise hub di Port Klang. Okay, di Port Klang yang pada tahun 2019 we managed to get about 500,000 tourists untuk tahun 2019 sahaja yang melawat Kuala Lumpur dan juga attraction di sekitar di daerah Kelang dan juga Shah Alam. Okay, dan macam saya cakap tadi, Selangor adalah part of Klang Valley. So most of Malaysian dari negeri-negeri yang lain berhijrah ke negeri Selangor. Betul. So in terms of culture, kita ni macam melting pot lah. Betul. Okay, you boleh nampak orang Sabah kat Selangor, you boleh nampak orang Terengganu. So itu merupakan kelebihan kami di negeri Selangor. So bukan nak cakap culture tu rojak tak, tapi itu merupakan kelebihan kita lah. Macam rural area, kalau boleh saya share, kalau anda lihat video-video yang kami paparkan tadi. Yang tadi tu betul? Ya. Ada banyak area-area yang mungkin tuan-tuan dan puan yang melihat sesi pada malam ini tak sedar. Contohnya di area Hi, welcome back to my Selangor. Di utara negeri Selangor. Itu kekuatannya adalah eco-tourism, eco-adventure tourism. Dia ada paragliding, whitewater rafting dan sebagainya. Yes. Kalau you all ke bahagian barat, okay, utara barat, dia ada Kuala Selangor dan juga Sabak Bernam. Itu kekuatannya adalah agro-tourism. Okay. So kalau ke bahagian tengah, okay, daerah Petaling, Subang Jaya, PJ, itu adalah urban area. So kalau you nak cari nak shopping, kalau you nak duduk 5-star hotel, semua ada dekat situ. Okay. Kalau you ke bawah, okay, ke daerah Hulu Langat, okay, dia ada eco-tourism juga, air terjun, makanan-makanan tradisi dan sebagainya. So kalau ke bahagian barat, Kelang, ke Kuala Langat, kat situ ada banyak-banyak heritage site yang ada di negeri Selangor. So macam saya cakap tadi, kekuatan sebenar negeri Selangor, kita punya experience complete. Urban versus nature. So kalau you pergi Selangor, you boleh feeling duduk kat bandar, nak pergi kampung pun ada dekat Selangor. You nak pergi nature cantik pun ada dekat Selangor. Itu secara saya boleh cakap secara general dan juga secara mudahnya untuk anda faham. Itulah macam bila Gaya Travel sendiri apa terlibat dengan program-program di Selangor macam Rentak Selangor, Travel Ride kan. Bila kita pergi menjelajah tempat-tempat yang macam Hulu Langat, Kuala Kubur Baru, ramai sebenarnya orang Selangor sendiri pun tak tahu. Betul tak? Sebab biasanya orang datang sini, orang duduk sini, orang nak shopping lah apa semua, orang tak tahu benda tu. Sebab tu sebenarnya Selangor
bukan saja bandar pula, bukan saja negeri di mana apa orang kata di mana bandar besar di Malaysia ni berpusat, tapi sebenarnya nak cari apa pengalaman kampung, pengalaman eco apa semua ada kat sini sebenarnya. Semua ada. Kalau boleh saya share sikit Yes, dia yes. ada cakap tadi pasal tourism events. Yeah. Okay, antara major events yang berlaku dekat negeri Selangor, I think Thaipusam every year dekat Batu Cave. Yeah. We managed to get more than 3 million visitors untuk event tu sahaja. So datang pelbagai masyarakat dalam dan luar negara yang datang ke event tu. Antaranya yang lain, macam saya cakap tadi, sport tourism, kita ada MotoGP, a lot of apa kata orang, marathons event. Okay, cakap betul. PG Half Marathon. Ya. Saya rasa setiap minggu boleh cakap kalau dulu sebelum PKP ada je marathon Betul. events around Selangor. You boleh tengok dekat internet, you boleh join, and also sekarang ni orang dah trend main bicycle. So sekarang ni dah tak boleh nak rentas, apa kata orang, rentas negeri. So Selangor lah jadi lokasi yang saya rasa tumpuan penduduk di Lembah Kelang ataupun Klang Valley. Ya. Okey, kepada orang yang menonton tu jangan ingat Selangor tak ada apa-apa tau. Jangan ingat Selangor bandar besar je. Sebenarnya macam-macam ada. Okey. Tak cukup satu malam ni untuk saya explain lah. Sebenarnya betul. Betul. Okey, kita pergi ke Sabah. Okey, sebelum tu kita orang nak mengucapkan tahniah kepada Sabah kerana kejayaan flight Jin Air, Flight to Nowhere. Tahniah Sabah sebab Sabah berkolaborasi bersama dengan Jin Air, Sabah dan Tourism Malaysia, betul tak? Betul. Sabah Dan Tourism akan Malaysia. ada airlines lain lagi lah yang Lepas ni akan ada melaksanakan. Okey, kepada siapa yang terlepas berita ni, Sabah adalah destinasi keempat Jin Air untuk program Flight to Nowhere diorang ni. Diorang berlepas daripada Incheon Airport dan berada dalam flight saja, dan sepanjang dalam flight tu penumpang diperkenalkan dengan Sabah Team Sightseeing Flight, which okay, I'm not really familiar macam mana rupa dia buat tu. Apa dia ada video semua kan dalam tu? Video, kemudian brochure kita. Ada quiz. So ambil kan? feeling nak fly ke Sabah lah. Ya, tapi diorang tak pergi ke Sabah sebenarnya tau. Jangan salah salah faham. Diorang tak fly ke Sabah, tetapi Flight to Nowhere ni bermaksud diorang fly for 2 hours dan diorang balik semula kepada ke destinasi departure diorang. Antara lucky draw price diorang adalah tiket flight daripada Incheon ke Kota Kinabalu. Anyway, tahniah Sabah. Okay, and then Sabah juga sebenarnya sebelum pandemik, Sabah adalah salah satu daripada destinasi favorite untuk orang-orang Korea. Okay. Yes, betul. Okay, Puan Zarina, boleh perkenalkan sedikit keistimewaan pelancongan di negeri Sabah yang mungkin orang Semenanjung ramai tak tahu. Since Ed dah mention Korea tadi, I think ada yang peminat drama Korea, ada yang sedar nama Kota Kinabalu ada kena mention dalam drama startup one of Netflix. the ni Drama dekat Netflix tu? Yes. Nice, okay. So satu watak ni dia tunjukkan rumah holiday family dia dengan kawan dia. So kawan dia ni tanya, Chris? No, bukan Chris. Ni kat Sabah, Kota Kinabalu. So that comparison itself dah tunjukkan macam mana kita punya sunset, kita punya pantai dia cantik yang menarik perhatian Koreans untuk datang lah. Okay. But for us, our USP memang our nature lah. Our eco-tourism punya destination yang we maintain untuk menarik lebih ramai pelancong-pelancong dari luar negara lah. So for nature lover, Sabah ni memang a complete destination from mountain high to ocean deep. Totally agree. Mountain tadi Ed dah tanya kan, mountain 3 tertinggi ada dekat Sabah.
Yes. Maybe saya tak nak mention nama tu biar orang yang jawab. Jawab dulu, betul. And then kita punya rainforest. Ya. Okay, I give example. Danum Valley tu, dalam tu pokok-pokok dalam tu berlumba-lumba nak jadi pokok tertinggi di dunia. Faham. Kejap you dengar pokok ni 89 meter. Kemudian next week jumpa lagi satu pokok yang 100 meter. So tu antara tarikan dalam rainforest kita selain wildlife. Ya. I Ya. think Ed pun sendiri dah melawat sepiluk. Ya, Kita ya. punya Sunbay Conservation. Betul. Yeah. And then tempat-tempat ni easy to access. Senang Betul. untuk pelancong melawat tempat-tempat ni lah. And saya mention sikit pasal Mount Kinabalu ni sebab ini bukan saja ikon untuk Sabah lah, but untuk Malaysia as a whole. Betul. So I think ramai yang dah tahu Sabah dah dapat pengiktirafan UNESCO World Heritage Site untuk Mount Kinabalu. Kemudian kita punya Croker Range tu pula diiktiraf sebagai UNESCO Biosphere Reserve. Wah, nice. Congratulations Sabah. Dua-dua saya dah pergi. Cuma Kinabalu tak naik puncak lagi. Okay. Tak apa, next trip. InsyaAllah. Okay. And at the moment, kerajaan tengah berusaha untuk mendapatkan pengiktirafan yang ketiga lah, iaitu UNESCO Geopark juga untuk Kinabalu Park. I see. So boleh bayangkanlah kalau kita insyaAllah berjaya dapat tiga-tiga ni, kita panggil UNESCO Triple Crown. Yep. So tak banyak destinasi di dunia yang ada boleh dapatkan pengiktirafan ni. I think so far setakat ni Jeju Island dengan Hubei di China. I see. Dan kalau dapat yang ketiga ni juga, Sabah akan jadi negeri paling banyak UNESCO site lah kan? Dia tertumpu dalam satu kawasan Dalam satu yang kawasan. melibatkan ni lah Kinabalu, kita punya Mount Kinabalu. So boleh bayangkan lah kita nak pergi macam nak jumpa, dia lah Miss Universe, dia lah Miss World. Betul. Dia lah Miss International. Betul. I see. Itu kita punya Kinabalu Park. Kemudian makanan kita, kita punya fresh seafood. Betul. Pagi dapat, tengah hari masak kat restoran. Kemudian tu belum kita punya ethnic food lagi. Ada 32 etnik dalam Sabah ni masing-masing dengan masakan diorang. Okay. Dan negeri Sabah ni paling banyak daerah yang keluarkan noodles dia sendiri. Dengan mi tuarannya, mi Beaufortnya, mi sandakannya, mi tawau. Okay. Saya pernah makan mi tawau je. Mi kuning tawau tu ke? Tu nasi kuning Nasi kuning. Sorry. Okay. Ada mi tauhu. Okay. Faham. Okay. And then benda yang kita boleh tengok secara free, anugerah dari Tuhan. Kita punya sunset. Memang ramai dah cakap among the best location untuk tengok sunset. Betul. Kita punya people. Okay, ni bukan saya yang cakap lah. Non-Sabahan, bila dah melawat Sabah, jumpa Sabahan people, wah, you people really friendly, warm. Kita dalam Sabah ni dah banyak etnik, tapi kita tak tanyalah bangsa dia, you Bajau kah, you Cina kah. Plus, most situation bila you tanya satu orang ni, apa you punya bangsa? Saya punya bangsa, nenek sebelah mama saya dusun, campur Kadazan, campur Cina. Kemudian bapa sebelah. Dia complicated, dah banyak. Betul. So yang penting kita semua hidup harmoniously lah. Betul. Sabah memang antara negeri yang very friendly lah bagi saya. Kan? Especially bila diorang cakap, ini memang Sabah bah. Okay kalau kau. Boleh bah kalau kau. Boleh bah kalau kau. Alah salah pula saya.
Ah, Kalau dari segi segmen yep. pelancong yang datang Sabah, of course kita punya leisure segment, ya. Pelancong yang datang untuk holiday lah, for vacation. And then business travelers yang datang untuk MICE, serta ada yang datang for diving, sebab si Padang memang dikenali sebagai antara the best diving spots lah. Yeah, Ya. in the world. Dan ada juga yang for golfing, especially Koreans lah, diorang memang minat untuk golf, aktiviti golf di Sabah ni. Yep. Okay, ini kepada both Nazri dan Puan Zarina lah. Okay, macam mana keadaan industri pelancongan sebab sekarang kita dalam pandemik kan? Sebelum pandemik, macam mana dengan arrival? Macam dia punya macam serius sikit tapi kita santai-santai je lah. Okay, bagaimana dengan arrival? If I'm not mistaken, Sabah sendiri 2019 peak tourist international arrival, if I'm not mistaken, betul tak? Sebelum 2019. And then memang Sabah memang meriah lah katakan, kan? Okay, tapi tak adalah cakap kat Selangor arrival tak tinggi, tetapi sebab Selangor ni dah boleh katakan apa, pintu rumah nak masuk Malaysia kan. So boleh kongsikan dengan kita tak Nazri dengan Kak Zah tentang keadaan industri pelancongan kita sebelum pandemik? Saya dulu. Boleh, silakan Cik Nazri. Okay. I think 2019 I rasa the best year yang saya rasa pengalaman saya bekerja dalam tourism Selangor lah. Sebab saya rasa 2019 a lot of event yang kita involve, yang kita organize, and kita pun dah nampak for the past 5 years back banyak apa kata orang tu kedatangan pelancong meningkat pada tahun 2019 lah. Dari segi data, ini bosan sikit lah tapi saya perlu share juga dari segi data. Survey pelancongan domestik 2019 pada Jabatan Perangkaan Malaysia. So Selangor berada di tangga pertama negeri yang paling ramai dikunjungi oleh pelawat ataupun visitor domestik berbanding negeri-negeri lain, iaitu 33.6 juta pelawat untuk negeri Selangor, and diikuti oleh KL 22 juta, lepas tu Sabah 22 juta, Perak 21 juta, and Sarawak 19 juta. Itu untuk visitors lah, tapi untuk data tourism Selangor kita ada data kedatangan pelancong yang biasanya bermalam lah di negeri Hotel receipt iaitu lebih kurang 7.6 juta. Yang ini termasuk domestik dan juga international tourist lah. I see. 2019 macam saya cakap lah, dia dah banyak plan yang kita plan daripada 2016, 17, 18, 19 tu macam kemuncak untuk kami lah. Banyak program-program baru, event baru, tapi terputus di apa kata orang tu, tak dapat diteruskan pada tahun 2020. Banyak inisiatif baru yang kita kenakan, program-program baru, so sayang. Betul. Macam mana dengan Sabah ni Puan Zah? Sabah memang sebelum pandemik ni kita punya airport KKIA second busiest airport di Malaysia lah selepas KLIA. Especially kalau tengah malam 10 PM ke atas, kalau kita pergi airport memang meriah. Selepas 10 malam? Banyak arrival dari China, Korea sampai time tu lah midnight. Dan China dan South Korea ni memang antara main international markets for us lah. Macam saya sendiri, my house to airport 5 minit. Dekat so malam tu memang selalu saya dengar bunyi kapal datang, take off landing. Sekarang ni macam tak ada sunyi kan. So sekarang tenang sikit lah. Silver lining orang kata, silver lining. Kadang-kadang bila terdengar tu jadi excited tau. Ada kapal. Kan. Macam Sabah ni istimewanya sebab daripada Korea dengan China ni, if I'm not mistaken, last time it was about 60% scheduled flight and almost 40% was chartered flight kan?
Yes. Sampai tak Macam 40%? our South Korea, kita ada flight dari Incheon, Busan dan Muan. Kita mungkin biasa dengar Busan dengan Incheon kan. Ya, dua tu je. Muan tu Aha. sebelum ada flight ni saya pun tak pernah dengar Tak Muan pernah ni dengar. lagi. Faham. Muan tu belah mana This south, di sebelah south, almost kat bawah sekali dah. Dekat dengan Jepun kot kan. Belah bawah tu. Faham. Okay, so total flight dari South Korea kita ada 5 airlines dan kita ada lebih kurang 65 flight seminggu dari Korea. Korea sahaja Ada dah flight sampai 65. Korea sahaja. Dah Seoul, Jin Air, Istajet, Jeju dan Busan lah. Okay, so 2019 kita punya arrival from South Korea around 400,000. Dan for China market pula kita ada lebih kurang 10 destination dari China yang ada direct flight to Kota Kinabalu lah. Okay, dengan 83 flight seminggu. So in 2019 kita ada terima lebih kurang 600,000 turis from China. 600,000, that's almost 1 million. China sahaja, segmen China sahaja. China sahaja, yes. Okay. Our domestic arrival in 2019 about 2.7 million. Okay, which is about 60% of total arrival lah to Sabah. And our international 2019 1.4 million. I see. So tu senario tourism industry di Sabah lah sebelum pandemik. Betul-betul sebelum pandemik kan. Yes. Ni apa Puan Zah, adakah pelancong daripada Korea, apa pecahan pelancong international daripada Korea dengan China ni adalah disebabkan kempen dan promosi program Sabah Tourism memang fokus kepada diorang, atau memang benda tu natural saja, secara organik diorang memang minat Sabah, memang terus nak datang Sabah direct, ataupun ada faktor flight dekat ke, macam mana? Yes, kita tak juga macam cakap exclusively memang nak bertumpu dengan dua pasaran ni saja. But our collaboration with the airlines dari China and Korea ni banyak membantu untuk mereka start flights direct ke Sabah dan ke Sabah lah. So ni sedikit memang banyak membantu untuk memudahkan pelancong memilih our destination lah, since ada direct flight kan. So collaboration dengan airlines ni penting. So, kita memang like about 95% arrival tu melalui flight lah. So kita banyak menumpukan collaboration with airlines lah untuk menarik mereka start new routes. Ya. Buat charter. I see. Okay, sebelum kita pergi ke segmen berikutnya, saya nak baca soalan ni. Okay, soalan daripada Daryl Azlan. Okay, hi, I ada question untuk tourism Sabah. Ada tak any plan nak buat sort of sandbox macam tourism Pahang akan buat di Tioman? Sebenarnya sandbox ni bukan tourism Pahang saja sebenarnya. Ini pun di bawah program tourism Malaysia, sebab tourism Malaysia kan meletakkan yang pertama Langkawi, yang kedua Pulau Tioman, dan ketiga Pulau Pangkor, dan if I'm not mistaken next adalah Labuan kan. Okay. Untuk Kak Zah lah, kalau boleh jawab lah kan, on behalf of Sabah Tourism, ada tak any plan nak buat sort of sandbox macam tourism Pahang akan buat di Tioman untuk dos yang complete vaksin, atau then what is your plan and method to help tourism player? Okay, to help tourism player ni memang sebenarnya dah kepada polisi, so kita kau boleh tak payahlah pergi ke part tu kan. Alright, macam mana tu? Ada tak plan Sabah Tourism untuk develop sandbox tourism
I think what Okay. Daryl cuba sampaikan adalah green travel bubble ni. Green travel bubble. For us memang kita kerajaan negeri ada meminta agensi-agensi ni mengenal pastilah which destination dalam Sabah ni yang sesuai untuk diperkenalkan sebagai untuk travel bubble ni. So kita pun tengah Mengenal pasti. menjalankan tour ni lah untuk sebab tempat di Sabah ni nak pergi bukan dekat-dekat kan. Betul. So kita faham juga why Motex start dengan pulau-pulau. So arrival tu memang ke Kota Kinabalu, tapi let's say kalau diorang nak ke Kundasang tu mungkin kita kena kontrol perjalanan tu lah. Tak boleh Betul. singgah sini. Kemudian kita punya tourism players kita kena pastikan dah vaksin semua. Kita punya community di Sabah ni dah capai herd immunity. So aspek-aspek ni tengah dipertimbangkan lah. Memang sedang ke arah ni lah. Ke arah untuk start travel bubble. Travel bubble, ya. Betul. Okay, sebelum kita pergi ke soalan seterusnya, saya nak bagi soalan kuis yang kedua. Okay, anda bersedia untuk menjawab dalam ruang komen sekarang. Soalan pertama daripada Negeri Selangor. Soalan pertama pula. Soalan kedua daripada Negeri Selangor. Okay. Ready? Siapa menjawab paling tepat dan paling cepat akan dipilih menjadi pemenang. Okay. Soalan dari Negeri Selangor. Tempat beribadat ini terkenal dengan sebuah patung Dewa Muruga yang berketinggian 140 kaki dan turut menampilkan 272 anak tangga yang berwarna-warni. Namakan tempat pelancongan ini. Jawab dalam komen anda sekarang. Okey, soalan yang kedua daripada Negeri Sabah pula. Tarikan pelancongan ini terletak di hujung utara Borneo. Tempat ini merupakan titik pertemuan Laut Cina Selatan dan Laut Sulu. Namakan tempat tersebut. Okey, jawab di dalam komen section sekarang. Okey, kita teruskan dengan Cik Nazri dengan Puan Zah. Okey, sepanjang macam Puan Zah dah 15 tahun berkhidmat di dalam Tourism Sabah. Nazri sudah berapa? 7 tahun. 7 tahun dalam Tourism Selangor. Okey, kenangan paling manis sekali lah sebelum pandemik ni especially. Sebab saya tak nak cakap lah kenangan manis semasa pandemik sebab pandemik ni macam gerim betul pada semua orang kan. Macam tak ada manis ya kan sekarang kan. Okey, so far lah kenangan paling manis sekali berkhidmat dalam pelancongan negeri ni. Okey, boleh dulu lah. Ladies first ke? Macam ni? Sabah dulu? Kak Zah dulu lah, Kak Zah dulu. Okey, boleh. Kenangan manis. Okey, sebelum ni memang kita banyak sertai travel fair kan di physical venue. So soalan-soalan macam berapa tour pergi Kundasang, mana best pergi Sabah ni? Kita dah biasalah. Tiba-tiba kan datang orang tanya, ada bas pergi Sabah? Bas? Nak naik bas? Dari mana? Siapa yang tanya tu? Daripada Semenanjung? Time ni kalau saya tak silap di Penang. Di Penang. Aduh, kelakar pula. Mesti tak tahu dia Sabah tu tepisan dengan lautan kan? Okey, itu memang paling pelik lah soalan tu. Kemudian pernah juga kalau tak silap di Singapura, KK ada airport. Ini orang Singapura tanya ni. Aduh, faham. Kita tak tahu lah dia serius ke dia nak bergurau ke kan. Kita take this as a macam lucu jugalah, hiburan kita kadang-kadang rasa penat kan di boat. But to me personally, kalau saya suka arrange fam trip lah untuk rakan-rakan media. Influencer. Sebab to me bila saya coordinate fam trip, saya pun ikut belajar pasal tempat tu. I see, betul. Tak semua tempat Sabah ni saya dah pergi. So
Bila lagipun semasa fam trip kita cuba perkenalkan tempat-tempat yang baru kan. So to me bila kita arrange fam trip, join fam trip, the experience tu memang to me sabar, I'm so rasa blessed lah dapat tengok tempat-tempat ni kan. Yeah. Then we see how our friends macam our influencer kerja behind the scene, like macam nak ambil gambar satu tempat tu berapa kali dia orang nak ambil sampai puas hati kan. Kadang-kadang Kak Zah sendiri kena jadi cameraman kan? Faham. Kita kadang-kadang bila arrange timing tu, okay, I cannot arrange time tepat-tepat untuk ni. I know kalau diorang nak ambil gambar kat sini memang tak cukup ni set. Betul. Kena ada masa untuk diorang ambil gambar kan? Ya, betul. And then macam fam trip yang kita buat for Sandakan, yang tu dapat pengiktirafan for Malaysia Social Media Awards lah. Oh, yes, Kemudian, I remember Sandakan. Congratulations. Yep. Fam trip yang ke Tawau Sempurna pula berapa hari memang trending lah di Malaysia pasal trip tu. Yeah. So to me memang macam rasa berbaloi untuk segala kita punya idea, masa kita nak coordinate tu memang berbaloi lah. Betul. Yeah. Macam Encik Nazif pula, macam mana Encik Nazif? Okay, macam saya share tadi, saya dah 7 tahun dengan Tourism Selangor. Dia ada fasa-fasa dia jugalah. Tapi mengikut pengalaman saya, I think fasa yang saya rasa paling banyak kenangan manis, walaupun ada juga pahit dia, adalah pada tahun 2019 macam saya cakap tadi lah. Okay, saya rindu nak pergi ke travel fair. Okay, kita macam paling best Mata Fair Sabah. So paling busy lah, semua negeri akan berkumpul masing-masing. Dia bersaing tetapi secara sihat. Ya, betul. So macam kita buat siapa booth yang paling tinggi, siapa yang paling ramai industry player yang join. Itu yang paling best lah. Bukan kita nak orang tu bersaing, tapi kita bersaing tetapi secara sihat. Yalah, secara sihat. Betul. Sama juga macam tadi. Time lunch kan sama-sama kan. Time lunch hour kita akan duduk. Tapi ketua dia Cik Noah daripada Gaya Travel kumpulkan semua pegawai-pegawai pelancongan negeri ni, dia akan jadi chairman. Betul. Sama-sama gosip ke apa Okay, saya juga rindu buat fam trip. Okay, especially yang international fam trip lah, bila kita deal dengan orang luar, ada media daripada India, daripada Europe, daripada China. So macam-macam orang kita orang jumpa. And then I rasa 2019 antara tahun yang paling busy Tourism Selangor. Lepas satu-satu, kadang-kadang satu event tu di hari yang sama. Pernah kita buat promosi, kita buat event juga pada hari yang sama. Walaupun penat tetapi sangat berbaloi lah. Especially untuk saya sendiri, saya involve dalam keseluruhan department dalam Tourism Selangor. Let's say dalam kita ada 6 department, ada 6 program yang lain-lain, semua saya involve. So you bayangkan memang tak ada masa tahun 2019 tetapi sangat berbaloi lah. But antara kenangan yang saya rasa memberikan impak dalam saya punya kerjaya juga in terms of I punya skill, personal skill, antaranya International Tourism Fair ataupun exhibitions lah. So saya berpeluang join famous punya international fair macam WTM. I think Kak Zah pun pernah join juga ITB Berlin. ITB Berlin, yes. Betul. Ya, ASEAN Tourism Forum dekat Dubai. Arabian Travel Mart dekat Dubai. Okay, and then kita pun ada organize our tourism promotion tour juga. Kita pergi Japan, China dan sebagainya lah. Okay, and then the best thing yang saya rasa kebanggaan juga untuk diri saya adalah bila Tourism Selangor melancarkan website yang terbaru lah. Sebenarnya hasrat ni dari awal 2014 lagi. Saya dah macam dah aim. Okay, apa saya aku nak buat adalah untuk revamp balik Tourism Selangor punya website. I see, yeah. Website tu
kita dapat bajet untuk buat pada tahun 2019 dan alhamdulillah pada awal 2020 kita berjaya melancarkanlah website tersebut. Itu antara, bukan nak cakap usaha saya seorang, tetapi usaha tourism Selangor, tetapi one of my department, the biggest untuk my department lah. We brand balik tourism Selangor punya marketing, kita punya creative content, kita punya branding dan sebagainya. I see. Okay, macam both Kak Zah dengan Encik Nazri kan berada di dalam bahagian pengurusan pemasaran ni kan untuk tourism, paling jauh dah bawa nama negeri sendiri ni ke mana? Paling jauh sekali. Sebab macam tadi dah sampai Berlin, ada jauh lagi daripada tu? Kalau saya rasa Berlin dengan Madrid, Spain. Ini itu tahun 2020. Betul-betul sebelum PKP. Sebelum pandemik? Madrid itu paling jauh lah saya. I see. Ini memang bawa nama pelancongan Selangor betul-betul Tapi masa kat Madrid tu kita launch kita punya website masa tu. Nice. Itu pun sebelum PKP lah. That's why macam saya cakap tadi, 2019 kita orang dah macam-macam plan nak buat tahun 2020. Antaranya kita orang nak buat visit Selangor 2021 selepas visit Malaysia. Tahun 2020 tu antara tahun yang paling busy kita orang lah sebenarnya. Tapi disebabkan pandemik ni memang terpaksa ditangguhkan. Bukan cancel lah, tangguh. Yalah, tangguh dulu lah kan. Sebab nak travel pun susah kan. Kak Zah macam mana? Paling jauh pernah pergi bawa Sabah Tourism? Kalau saya, kalau tak silap India, Mumbai. Kebetulan time tu dekat venue tu ada macam serangan bom dan kat India memang banyak benda-benda macam ni. Tapi diorang tak tutup event and diorang tak buat kecoh lah. Macam diorang still proceed with the event macam biasa, but security memang tight lah that time. So tu antara kenangan saya pergi overseas lah. Kalau boleh saya share sila. Pengalaman saya kita orang buat tour dekat Japan. Japan ni kita orang start I think back to 2015. Kita start buat exhibition ini dengan bantuan Tourism Malaysia lah. 2019-18 I think kita orang dah start buat tour kita orang sendiri. So pengalaman saya, kita orang memang ada masa yang sangat-sangat limited. Kita kena travel ke city, antara city lah masa tu, Nagoya, Osaka dengan Tokyo. Dengan bawa barang-barang promotion yang besar-besar tu, beg besar-besar tu, kita orang kena travel naik train sebab nak jimat. Betul. Very limited. So tak ada nak naik kata orang tu private coach ke apa ke, tak ada. So kena travel naik train, naik public transport untuk pergi ke destination. Betul. So pengalaman tu memang sangat memenatkan sebab hari ni kat Osaka, besok dah kena travel pergi, tak sempat tidur pun ada. Tidur dalam train pun ada juga. So pengalaman tu yang kata orang tu memang challenging yet tapi dia fun. Dengan kejar train semua tu, dengan bawa beg besar-besar, buat barang-barang promosi tu kan. Itu yang sangat merindukan dan kata orang bangga jugalah jadi orang tourism sebab kita boleh experience, kita boleh jumpa pelbagai orang, especially orang daripada luar negara kan. Belajar cara diorang communicate, cara kita nak communicate dengan diorang. Yang the best thing untuk Selangor ni, bila kita pergi mana-mana, especially dengan travel agent, bila kita communicate dengan diorang, bila kita cakap, okay, you tahu Selangor, diorang tak tahu Selangor. Tapi diorang tahu Sunway Lagoon, diorang dah pernah pergi Batu Cave, tapi diorang tak tahu Selangor, nama Selangor, brand Selangor tu. So, experience saya bila saya join tourism Selangor tahun 2015, saya nampaklah perbezaan tu. Bila dari awal-awal saya pergi overseas trip sampai 2019 saya pergi, agent yang sama bila kita jumpa, bila diorang dah travel, dah bawa pelancong, dah bawa group diorang pergi ke Selangor, ke attraction kita, diorang dah faham dari segi demografik tu kat mana Selangor. So dia sangat challenging lah part tu untuk memperkenalkan demografik, sebab diorang ingat Selangor tu KL. Sama juga ada state-state lain juga mengalami masalah yang sama, tapi
kita Ya. tak anggap benda tu masalah, kita anggap sebenarnya benda tu sebagai peluang kita untuk kita educate. Itu sebab itu role kita lah, macam mana Ya. kita nak buat satu kempen yang atraktif untuk tunjukkan demografik kat mana attraction dalam negeri you. Dalam Macam negeri Sabah tu. mungkin dari segi branding dia agak strong, Ya. dari segi tourism product dia. So sometimes orang tak tahu Sabah tu sebenarnya dari dia ingat Sabah tu negara. Experience saya pergi Korea. Ya. Dia sebenarnya Sabah part of Malaysia punya area, tapi dia cari padahal Sabah sebelah Selangor je masa tu. Okay. Faham. Dia orang cari mana negara Sabah, dia cakap macam tu. I see. So dari segi rebranding tu lah mungkin kami bukan sahaja Selangor sendiri, tetapi kami bekerjasama antara state dan juga Tourism Malaysia untuk bersama-sama to make sure kita punya brand kuat di dunia lah. Betul, especially betul. tourism. Ya. Okey, ada soalan untuk Tourism Selangor daripada Mira Nadira. Di manakah 5 destinasi semua orang harus melawat? Oh tak, ini Selangor dan Sabah. Di manakah 5 destinasi yang harus orang melawat? Must not miss di Selangor dan di Sabah. Daripada Mira Nadira. Mira Nadira. Kak Zahra? Kalau saya tak nak bagi 5. Saya nak pergi semua, lawat semua tempat. Betul. Tengok video Enchanting Sabah tu kan? Okay, nanti mungkin bila saya ada mention sikit pasal rural tourism tu, kita start explore kita punya rural area, ya, kawasan kampung, luar bandar, tinggal dengan masyarakat setempat. Okay, semua ni memang kita boleh experience 2-3 jam dari Kota Kinabalu lah. So, saya tak nak limit lah 5 tempat ni. Kalau boleh explore je mana-mana tempat di Sabah ni. Ikut kita punya interest. Kalau nak pergi dekat tepi laut, kalau nak pergi kawasan sejuk, kalau nak pergi kawasan hutan. Ya. So, Tapi macam Sabah ni kan Kak Zah, saya sendiri sebagai menulis untuk majalah kan, saya dapat merasakan Sabah punya not kontras, tapi saya orang Semenanjung kan, bila pergi Sabah, bahagian rural ni memang special tau, sebab dia macam lain. Saya pergi, macam kita pergi ke Kudat hari tu kan, kita pergi ke kawasan orang Rumah Rungus. Panjang Rungus, which saya dah pergi ke Sarawak dan saya pergi ke Sabah, which is sangat berbeza kan. Rungus dan di Tawau pun saya dapat rasa perbezaan dia. Saya dah pergi ke kopi dekat Cochrane, Banjaran dekat Banjaran Crocker tu. Aduh, bermula dengan huruf apa ya? K. Kopi Tenom. Kopi Tenom. Kopi Tenom. Kopi Tenom apa semua kan. So memang saya rasa rural tourism memang sangat menarik lah sebenarnya antara Sabah ni. Kalau you all nak highlight, if you guys, followers, traveller nak tengok sesuatu yang lain daripada yang you all nampak, dan kalau betul-betul nak try off the beaten track. Saya difahamkan oleh Hasif, kita ada video tentang rural tourism. Yes. Okay Hasif, boleh kita pasang sekarang?
Pitas tu pertama kali saya dengar ni tau. Ni special ni. Kita tak pernah sampai lagi ni. Kan? Okay, nanti Tuition Sampah kena bawa kita lah di sana. InsyaAllah. Okay, So macam kepada Mira, the choice is yours. the choice is yours. Yes. Okay, macam mana dengan Selangor pula? Saya sama juga dengan Kak Azhar tadi. Tak boleh nak limitkan 5, tapi mungkin saya boleh share lah malam ni antara yang terbaru yang mungkin orang tak aware. Kita ada Gamuda Cove at Paya Indah Discovery Wetland. Kalau you notice Elite Highway on the way nak ke airport tu, dia ada satu Gamuda Cove punya projek perumahan. Kat situ diorang bangunkan so-called like tourism attraction. Dia panggil Gamuda Discovery Park, and also dia telah mengambil alih Paya Indah Wetland yang sebelum ni diuruskan oleh Jabatan Perhilitan. So dia ada buat satu tour. Mungkin saya tak boleh nak share dekat pada live pada kali ini, tapi anda boleh search dekat kita punya IG. Kita ada informasi berkenaan dengan produk ni. Dia ada satu tour untuk you masuk ke Paya Indah Wetland. Sebelum ni tak ada tour tu, tapi sekarang dia ada satu macam jeep. So you akan experience macam apa kata orang Jurassic Park punya feel dekat situ. So diorang dah cantikkan area, you boleh naik kuda dalam tu, you boleh tengok attraction yang sedia ada dalam Paya Indah Wetland lah, macam pada air, ada buaya dekat situ, and then boleh buat birding, bird watching punya activities dan sebagainya. So itu antara salah satu attraction yang saya rasa saya boleh kongsikan kepada anda semua. Seterusnya kita ada, kalau baru-baru, I think dah kuat lama juga, kita ada mural safari di daerah Kelang. Biasanya orang pergi Bandar Kelang ni, kita ada satu program yang telah kita lancarkan lama tahun since 2015 lagi, iaitu Royal Kelang Heritage Walk. So kalau ada yang pernah experience dekat Bandar Kelang tu, dia ada satu area macam back alley punya art lah, sekarang kan trend kan. Dekat situ ada inisiatif daripada MPK, diorang cantikkan back alley tu, diorang buat satu mural safari yang berkonsepkan safari. So sangat-sangat cantik. So kalau you all nak buat food trail, makan nasi daun pisang, uniknya Kelang ni, dia macam satu, boleh ke saya sebut, satu Malaysia punya vibes. Okay, satu Malaysia punya vibes. Kat situ ada makanan Melayu, kita ada lontong Kelang dekat situ. Okay, untuk makanan India ada nasi daun pisang. Untuk Chinese, ini legend famous dekat Asia, iaitu bak kutih. Bak kutih Kelang memang salah satu bak kutih yang legend dekat Asia. So orang daripada Hong Kong, Asia. Daripada China memang pergi Malaysia, selain makan durian, diorang akan makan bak kutih dekat Kelang. Okay. Itu salah satunya lah. And then kita ada juga, kalau pernah, kalau anda selalu scroll dekat IG, selalu keluar rumah hutan dan juga rumah sungai Bonda Rosita. Yang ini pun salah satu attraction yang baru, inisiatif pada Bonda Rosita kita. Dia bangunkan attraction dekat situ. Ada banyak chalet, ada juga untuk you punya medical punya purpose kan. Nak urut ke, and then dia pun ada satu area sungai untuk bawa anak-anak berkelah dan sebagainya. And seterusnya, yang ini pun saya rasa dah ramai orang aware, Sky Mirror di Kuala Selangor. Mungkin ramai yang tak tahu lagi, mungkin di luar Selangor, ada yang masyarakat di Selangor pun ada yang tak tahu lagi. Okay, Sky Mirror ni salah satu fenomena yang kata orang, bukan setiap hari dalam setiap bulan, dia hanya 15 hingga ke 20 hari mengikut lunar kalender ataupun kalender Cina. So dia macam tengah-tengah laut, dia ada satu beting pasir. Okey, beting pasir ni saiz dia lebih kurang 50 kali padang bola sepak. Okey. Besar tu. So daripada jeti di Pekan Lama, Kuala Selangor, lebih kurang setengah jam ke beting pasir tu, and then you all boleh bila air dah surut, dia ada masa dan waktu dia lah tour tu. You boleh berjalan di tengah-tengah laut. Okay, saiz dia 50 kali padang bola. So, why kita panggil Sky Mirror? Because of nelayan yang jumpa tempat tu, dan bila kita ambil gambar, kita nampak kita punya reflection. So, itu antara fenomena-fenomena yang kita rasa menjadi tarikan utama di negeri Selangor untuk sekarang ni lah. Dan seterusnya yang terakhir, saya rasa di Kuala Kubu Baru. Yang ini mungkin ramai orang
aware, cuma mungkin orang tak aware apa aktiviti-aktiviti yang ada di Kuala Lumpur Baru. So Kuala Lumpur Baru dia famous dengan whitewater rafting, Ya. water tubing, boleh mandi air terjun dekat Sungai Ciling. Okey, boleh trekking, dia lebih kepada eco adventure lah. Ya. Okay. And boleh juga buat food trail dekat situ pun, dekat Pekan KKB itself dia banyak Yes. makanan di Hailam ada Betul. Kaya Path. Ya. Boleh buat food trail juga. So Betul, boleh betul. stay and buat food trail sekali, boleh buat eco adventure activities. Ya. Ya. Pada siapa yang cuma pernah dengar je Mirror Sky Mirror. Sky Mirror tu tadi boleh nampak kat belakang Cik Nazri tu, yang itu adalah Sky Mirror tu belakang tu. Macam dalam video introduction awal-awal tadi tu boleh nampak Puan Muda Juliana Puan Evans, Juliana, betul. Cik Puan Juliana berlari-lari kat tengah atas laut tu, itu adalah Sky Mirror. It was interesting place to go actually. Okay, kita pergi soalan kedua daripada Fairuz Mujab. Dekat Selangor ada pelancongan seni craft tak? Ya, kita ada pelancongan seni craft. Antaranya salah satu adalah di Mahmeri Cultural Village. Kita ada orang asli Mahmeri yang memang buat barang-barang craft ukiran. Selain tu di negeri Selangor kita juga ada pusat craft negara yang memang anjurkan pelbagai aktiviti yang berkonsepkan craft tangan lah. And setiap daerah memang ada produk-produk craft tangan. Tapi macam mana anda dapatkan info tu, boleh approach kami punya host community. Host community ni dia macam pemandu pelancong daerah yang kami train diorang untuk jadi host untuk membawa you all ke tempat-tempat dan aktiviti. Sekarang ni kan trend experiential tourism. Macam sekarang pelancong dia dia bukan sahaja datang ke satu tempat tu just nak bawa family santai-santai, tak. Dia orang nak experience macam mana locals, penduduk tempatan tu, aktiviti-aktiviti diorang. So this host community kita ada 51 orang di 6 daerah, mostly di rural area lah, Kuala Selangor, Sabak Bernam. Ada info dia di website kami, selangor.travel. So boleh approach mereka pelbagai aktiviti craft yang ditawarkan dalam package mereka lah. Okay, alright. Okay, soalan ketiga. Alamak, ini Selangor juga. Daripada Oni Yi, memandangkan kes COVID-19 yang sangat tinggi di Selangor, boleh ke menganjurkan virtual tour secara online untuk tunjukkan tempat-tempat menarik dan buat jualan barangan tempatan, ke memang Tourism Selangor, both Tourism Selangor dan Tourism Sabah memang ada program virtual tour ni buat masa ni? Okey, untuk Selangor sebenarnya dah memang dalam plan kami. Kami pun dah start buat teaser sebenarnya. Awal tahun ni dalam bulan Februari kami dah lancarkan 9 video teaser untuk VR and also virtual reality untuk 9 daerah di negeri Selangor lah. Teaser tu dalam 1 hingga 2 minit di YouTube kami dah lancarkan. Dan perancangannya pada bulan 3, bulan 4 kami nak pergi untuk buat tour yang complete. Okey, yang complete tour. Contoh kita berjalan walking tour di Batu Cave. Untuk teaser kami lebih kurang dalam 30 saat je video tu sebagai teaser untuk tarik orang untuk tengok kita punya episod tu lah. Sebab kami plan setiap minggu akan ada episod VR punya experience tu. Kami dah fikir semua dah. Dia macam series lah. Ya. So kita orang buat sekarang memang tengah trend. Kita orang notice baru-baru masa awal-awal PKP tu kita orang inspired by Tokyo Tourism. Dia orang buat walking tour. So itu kita nak buat perancangan lah. Kononnya nak buat pada setiap minggu ada satu attraction yang kita orang akan fokus. Contoh di Batu Cave kita akan berjalan about 30 minutes punya tour. Tetapi perancangan tu terpaksa ditangguhkan. Sebab PKP dan kes negeri Selangor sekarang ni macam mana situasi sekarang. So memang kami tak mendapat kebenaran. Kami try because kami rasa macam inilah peluang yang terbaik sebab tak ada orang. Sebab tak ada orang, betul. Kita akan dapat view yang betul cantik, betul-betul kan. Tapi itulah memang tak dapat kebenaran daripada MKN. Faham. Okey, soalan yang seterusnya, cadangan. Ini untuk Sabah dan Sarawak dan Selangor lah. Okay. Boleh ke anjurkan food truck festival? Ini daripada Oni Yi.
boleh ke anjurkan food truck festival tapi hanya kena order online dulu. Lepas tu drive pick up makanan. Is it possible? Sabar. Kita kalau food truck tu maybe buat masa ni di Sabah food truck belum orang kata dia punya konsep tu belum meluas. Belum Memang menjadi ada, satu tapi- penerimaan, belum jadi trending lagi di sana lah. So kita pernah jemput juga beberapa food truck bila kita ada event yang sebelum pandemik ni lah. Bila kita ada macam buat Lampu Palooza event di bangunan Sabah Tourism, kita ada beberapa food truck. So kita memang ada jemput mereka untuk ni lah, tapi untuk buat satu festival untuk mereka setakat ni belum ada ke arah tersebut lah. Makanan-makanan tradisi tu kita boleh perkenalkan tidak semestinya melalui food truck. Kita buat secara kempen dengan media, okay, virtual tours, yang tu kita boleh buat untuk makanan-makanan lain lah, terutamanya ethnic food. Yep. Sabah banyak ethnic food. Kan? Okey, Selangor ada perancangan. Kalau saya boleh share untuk Selangor, dari segi virtual, currently kita orang ada satu program yang ini di bawah MBI, Menteri Besar Incorporated. So kita orang dah memperkenalkan satu program nama dia PLATS, PLATS Selangor. PLATS Selangor. You all boleh tengok dia punya IG, PLATS Selangor. PLATS Selangor ni dia adalah salah satu food punya directory yang Kerajaan Negeri Selangor membantu peniaga-peniaga, bukan sahaja peniaga food truck tapi gerai-gerai. Okey, kami kenal pasti dan kami bantu pegerai-pegerai ni untuk memberikan promosi percuma. Kita bagi juga mereka data internet percuma untuk diorang boleh akses dengan pelanggan-pelanggan sekitar diorang, dan juga ada juga pembiayaan perniagaan daripada program ni, dan juga kita bekerjasama dengan Grab untuk buat penghantaran Grab Express. So ini antara salah satu inisiatif kita lah. Kalau you all nak tengok best goreng pisang area you all, so boleh buka PLATS punya website, dekat situ you boleh dapatkanlah informasi-informasi tu. Kadang-kadang gerai tepi jalan ni lebih sedap daripada Betul. mana yang famous ni kan. Kadang-kadang sebelum diorang famous, legend sedap. Betul. Tapi biasanya di restoran dia rasa dia kurang sikit. So bukan kami nak menidakkan yang besar-besar ni lah, tapi ini antara salah satu inisiatif daripada kerajaan negeri untuk membantu peniaga-peniaga, especially peniaga makanan ni lah. Sebab macam saya cakap tadi, dekat negeri Selangor ni, kita ni pelbagai masyarakat Malaysia yang menghuni dekat negeri Selangor ni. So pelbagai jenis makanan, bukan sahaja makanan asli negeri Selangor, tetapi negeri-negeri lain juga yang turut dijualkan lah dalam apps tersebut. Ya. Okey, terima kasih Cik Nazri dan Kak Zal tadi. Okey, sebelum kita pergi ke segmen yang agak depressing sikit lah, sebab kita nak tanya macam dari segi macam mana kita melalui zaman pandemik ni kan, bila pandemik dah melanda negara, dia melanda satu dunia ni kan. Okey, sekarang adalah segmen quiz. Okey, anda get ready dengan ruang komen di bawah. Okey, saya bagi soalan yang ketiga daripada negeri Selangor. Okey, siapa yang menjawab terpantas dan dengan jawapan paling tepat akan dipilih menjadi pemenang. Okey, soalan ketiga daripada negeri Selangor. Selangor mempunyai sebuah masjid yang terbesar di dalam negara ini. Di dalam negara ini masjid yang terbesar. Apakah nama masjid tersebut? Jawab di dalam komen di bawah sekarang. Okey. Soalan ketiga daripada negeri Sabah. Terkenal dengan julukan Sabah Lost World. Dunia yang hilang. Macam lost world. Sabah Lost World lah. Okey. Ada dinosaur ke? Okey. Namakan Ada vibe dinosaur tu ada. Ada, betul. Pernah shoot filem ke Kak Zah? Dekat tempat tu? Filem belum lagi, tapi bloggers ramai dah sampai lah. Okay.
Kalau macam dokumentari semua tu dah sampai, tapi untuk filem belum lagi. Belum lagi. Okey. Itu dia tadi. Terkenal dengan jolokan Sabah's Lost World, namakan tarikan pelancongan alam semula jadi ini. Jawab di dalam ruang komen di bawah. Siapa paling cepat dengan jawapan paling tepat akan dipilih menjadi pemenang dan mendapat merchandise daripada negeri Sabah dan negeri Selangor. Okey. Kita dah masuk ke era pandemik. Pandemik COVID-19 melanda dunia. Dan sebenarnya antara sektor-sektor industri yang terawal terkesan dengan pandemik sebenarnya adalah pelancongan. Ramai orang kata macam pelancongan itu apa industri itu industri ini, tapi sebenarnya industri pelancongan antara yang pertama terkesan dan yang paling lama sekali sebenarnya terkesan sebab dengan sekatan pergerakannya, dengan tutup bordernya, dengan yalah sebab macam airline semua pun itu yang ditutup dulu kan, yang first bila pandemik melanda kan. Jadi daripada perspektif Cik Nazri dan Puan Zarina sendiri, macam mana pandemik ini memberi kesan kepada pelancongan negeri? Bolehlah kita mulakan dengan Cik Nazri daripada Selangor ni sendiri, sebab Selangor antara pertama yang menerima impak pandemik ni kan masa 2020. Yeah. So I rasa untuk impak pandemik ni bukan bulan selepas PKP tau. Dia end of 2019 tu you dah rasa dah sebenarnya. Even dalam kita punya travel exhibition, international travel exhibition pun dah bercakap pasal benda ni. Kemungkinan pandemik ni akan menular semua kan. So actually dah start daripada akhir tahun 2019 dah banyak cancellation tau. Especially hoteliers dah macam complain lah macam dengan travel agent macam event banyak cancel, flight dan sebagainya. So dalam negeri Selangor sendiri untuk data yang full untuk tahun 2020 kita tengah finalize lagi, tapi data daripada saya sekarang ni sehingga Jun 2020 dia dah data kita dah menunjukkan pengurangan sebanyak 56%. Dan saya rasa that's a lot. Hanya 1.55 juta orang pelancong saja yang mengikut data yang kita ada lah daripada 7.6 something juta pada tahun 2019. Dan macam saya share tadi, awal-awal tu pada bulan Januari dah start dah cancellation. Lagilah masa PKP, memang operasi memang terus shut, and ada few hotel yang legend. Kalau you all notice dekat PJ ada Shah Village Hotel. Selalunya orang buat event dekat situ, hotel tu akan jadi macam official accommodation punya tempat lah dekat Padang, MBPJ tu kan. Kalau event marathon, so hotel legend macam tu pun dah tutup. Okay, sekarang ni lagi lah dengan situasi yang sekarang, saya rasa sedih lah sebab most of my friends dalam industri memang macam hoteliers, travel agents, ada yang kena berhenti kerja, ada yang kena tolak gaji half. Okay, ada yang tukar diorang punya apa kata orang tu diorang punya business. Okay, macam travel agent ada buka kedai makan, macam hotel pula dah memang fokus on F&B. Sebelum ni tak ada delivery, diorang buat delivery, diorang buat drive-thru. Betul. So in order to survive, diorang kena jadi kreatif lah mengikut norma baru sekarang. So role kami di Tourism Selangor adalah untuk membantu diorang, untuk kita orang wawarkan lagi kepada masyarakat setempat. Okay, this hotel ada buat promotion. Ada juga hotel yang ambil peluang masa PKP ni untuk jadikan sebagai tempat quarantine dan sebagainya. Macam Sabah. Macam Sabah macam mana pula? Yes. Situation di Sabah pun I think in general memang sama juga. Yes, lagi-lagi di Sabah ni pelancongan merupakan penyumbang ketiga terbesar untuk ekonomi Sabah. So dalam industri ni lebih kurang ada dalam 80,000 pekerjaan dalam industri ni. So memang rata-rata kita tengok diorang impak tu memang ketara lah. Ya, yang bekerja dalam sebagai tour guide, driver bas pelancongan,
dive operator, instructor, boatman, pekerja-pekerja hotel semua. Macam Selangor jugalah tadi. Tapi kita bagi pihak Sabah Tourism, kita ada macam kita cuba kena pasti mereka yang telah buat bisnes baru, yang telah berubah buat masa ni buat bisnes lain, kita cuba share story diorang. Kita punya website, kita punya social media, kita share. Mungkin like let's say tour guide ni sekarang dia jual ban, dia jual roti-roti, buat kek. Kita cuba share story supaya sedikit sebanyak dapat membantu inilah kita punya pemain industri. Hotel pun kita ada juga dapat berita macam Sheraton, 4 Points by Sheraton di Sandakan yang telah tutup. Ya, setakat ni yang kita tahu itulah di Sandakan. So kerajaan memang aware lah keadaan ni dan pada masa sama ada mengeluarkan bantuan-bantuan lah kepada mereka yang terjejas. I think most of the negeri-negeri punya tourism board macam Sabah, Selangor dan negeri lain memang akan since last year lah, setiap negeri memang dia pun ada inisiatif bantuan lah kepada industri player. Sama juga tahun ni disambung juga bantuan tersebut. Ya. Antara pembaruan yang okey macam tadi inisiatif kan. Selain daripada itu, antara pembaruan secara drastik yang state tourism yang terpaksa lakukan macam mana tu? Ada tak buat macam pendekatan digital yang macam kita tahu Tourism Selangor baru launch website kan? Macam Sabah ada buat planning untuk virtual kan, atau ada kempen-kempen promosi new normal. Yang saya ingat Sabah ada kempen Rindu Sabah kan, end of last year ke awal this year kan, itu antara kempen-kempen. Kita start hujung tahun lepas. So selain daripada itu, apa yang tersangat drastik yang terpaksa state tourism ambil untuk mengatasi pandemik? Okey, untuk Selangor. Macam buat Selangor ke Sabah dulu? Tak apa, Nas dulu. Okay. Nas dulu sebab saya simple je. Okey, untuk Selangor, macam sebelum ni macam saya share, kita dah banyak macam-macam kempen, tapi biasanya kempen kita dia general, dia akan merangkumi domestik dan juga international lah. Tapi for the first time tahun lepas kita memang buat special campaign untuk domestik. Kita fokus betul-betul untuk domestik. So untuk Selangor macam seperti yang semua tahu, kita launch since last year campaign #pusing Selangor dulu. So campaign ni for the first time selepas pembukaan industri pelancongan, I think April ke May, end of May 2020. So kita boleh travel dalam negeri dan juga interstate lah kan. PKPB, Motek umum kan. So kita orang fikirkan macam mana, yang ini pun atas saranan Motek dan juga TM lah, Tourism Malaysia. So sekarang ni kita dah terus kena ubah strategi, kita kena tap domestic market to make sure orang Malaysia daripada negeri-negeri lain dan dalam Selangor ataupun Klang Valley untuk travel dalam Selangor dulu. So kita memperkenalkan kempen Pusing Selangor dulu. So awalnya kita start dengan digital saja bulan Jun. Tapi bila kita dah nampak ada feedback, kita buat infografik very simple lah, sebab masa tu pun orang tak ready lagi dan tak berani lagi nak travel kan. Betul. So slowly kita tambah baik sampai kita ni dah rasanya boleh jalan lah ni kempen ni So kita perlukan influencer untuk wawarkan lagi kempen ni. So that's why kita pilih lantik duta Cik Puan Juliana Evans. Kita shoot video cantik-cantik, kita spend on promo materials, kita buat video yang bagus, kita masukkan dalam YouTube ads, Google ads, and alhamdulillah up to today kita dah terima lebih daripada 20 juta reach dan impression untuk kempen kita since kita lancarkan secara official pada bulan 12 tahun lepas. So macam Ed cakap tadi, of course kita 90%, 95% kita punya marketing direction memang kita fokus on online and also digital sekarang ni.
Kita dah memperkenalkan VR tapi kita tak boleh nak teruskan. Kita dah buat teaser yang simple punya untuk VR tapi kita tak boleh nak teruskan, tapi inisiatif tu akan diteruskan juga. Kita dah anjurkan series of webinar dengan travel agent dalam negara di setiap negeri. Okey, kita buat program live streaming kita, Tourism Selangor Live Talk. Sekarang ni dah nak masuk episod yang ketiga untuk tahun ni. Okay, dan currently dengan situasi Selangor sekarang memang tak boleh nak keluar. Kita orang tambah lagi satu kempen iaitu Imagine Now, Experience Soon. Yang itu kita perbanyakkan lagi kita punya creative content lah. And since awal tahun juga kita memperkenal voucher pelancongan negeri Selangor. Kerajaan negeri memperuntukkan lebih kurang 2 juta. Kita kerjasama dengan e-wallet platform Touch and Go and also Lazada untuk giveaway 200 ringgit punya voucher, ada 10,000 unit. Telah habis di-redeem pada awal Januari tetapi tak boleh nak travel pula. Betul. So voucher tu di-extend sampai akhir tahun ni, hingga ada juga voucher tu di-extend hingga tahun depan. Dan sekarang ni tengah menunggu pula untuk buat 2.0 pula voucher. Ada allocation tu 2 juta juga. Sejuta untuk kita agihkan kepada pelancong di Klang Valley dan juga di seluruh Malaysia lah. Tetapi dengan situasi sekarang kita paksa macam hold dulu inisiatif. Okay, tetapi menggunakan itulah e-commerce punya platform lah. Dan insya-Allah pada hari Selasa yang akan datang ni kita akan bekerjasama dengan Tour Plus Technology untuk kita buat satu aplikasi bernama Go Selangor. Okey, untuk kita menjual sebagai salah satu platform untuk masyarakat di Malaysia atau di luar negara untuk travel dengan ke negeri Selangor dengan lebih mudah menggunakan aplikasi Go Selangor. Itu akan kita buat MOU dulu dan app itu sedang dibangunkan. Dan inisiatif-inisiatif digital lain lah macam influencer marketing, Google dan sebagainya. Adakah Go Selangor tu nanti akan incorporate sekali macam vaccine certificate? Dia secara keseluruhan, dia ada package, dia ada macam hotel voucher dekat situ, ada food. Dia keseluruhan experience untuk tourism lah. Macam Sabah macam mana Kak Zah? Okey, kita di Sabah masa dibenarkan untuk rentas daerah tu memang kita banyak tumpu dengan pasaran lokal lah. Okay, kalau tadi Selangor dengan Pusing Selangor dulu, kita ada hashtag Bah Marilah. Okay. So di situ kita compile semua package-package yang khas untuk locals. Kita ada wawarkan di kita punya website untuk orang ramai staycation, visit kita punya produk-produk pelancongan yang tu masa itulah kita dibenarkan untuk rentas daerah. Kemudian buat masa ni kita juga banyak tumpukan dengan social media. Okay. Kita penyertaan di virtual fairs. Kita dah tahun ni kita banyak jemputan virtual fairs lah dalam dan juga luar negara. So yang tu kita ada komitmen juga untuk menyertai. Kemudian tadi Ed ada mention kita buat Rindu Sabah. Kita galakkan orang untuk menyertai, hantar gambar percutian mereka di Sabah supaya diorang ingat balik percutian tu. Okay. Untuk mungkin nanti bila dah boleh rentas negeri datang balik ke Sabah. Kan? Betul. Baru-baru ni kita buat post laju kempen dengan kita tahu time MCO ni orang tak banyak bergerak tapi parcel yang banyak datang kan. Betul. So apa yang kita buat, parcel yang bebas bergerak. Parcel yang bebas bergerak. Kita tak bebas bergerak. So dengan post laju ni kempen kita buat QR code dengan stiker kita. So untuk orang yang dapat parcel ni dia boleh sertai dan kita akan bagi lucky draw prizes. Webinar kita ada destination trainings juga untuk agent-agent overseas. Untuk live tour kita baru-baru ni dah buat satu untuk
live dengan Sunbear Conservation di Sandakan. Yes, betul. Dan kita ada buat juga Shangri-La Rasaria Nature's Walk lah. Yang that one the latest. Yang ni akan continue lagi untuk minggu-minggu berikutnya. Dan mula-mula tadi Ed mention juga yang pasal Flight to Nowhere tu. Yep, that one Kan? itu antara inisiatif lah ya. South Korea. So Jin A dengan Jeju Air dan Air Busan ni dalam perancangan kita untuk meneruskan kolaborasi Flight to Nowhere lah. So orang tengah gian nak naik flight ni. Ya, betul. Pada atas keliling sehingga atas dia punya ni. Tapi Betul. feeling macam nak pergi Sabah. Yelah. kan. Betul. Saya sendiri pun dah So kita lama gila tak naik flight ni. 2 tahun lah. Ya, almost 2 years saya. 2 years lah. pasport pun tak renew lagi. Pasport saya dah expired dah. Expired tahun lepas. Aduh. Okay, macam mana dengan exit strategi dan perancangan state tourism? Let's say lah, sebab kita tahu kita tak boleh nak keluar daripada pandemik ni kan, nampak gaya sampai sekarang ni kan, kita nampak dengan ada varian baru sekarang ni. Terkini siang tadi saya baca berita ada Delta Plus dah. Ni mesti diorang belajar daripada iPhone ni kan, ada iPhone 12 Pro Plus apa semua kan. So sekarang dah ada Delta Plus lah. So macam memang nampak gaya pun kita macam buat masa ni kita kena redha je lah yang kita nak atau tidak kita kena hidup dalam pandemik ni kan. Betul. So far pihak pelancongan negeri ada sebarang perancangan atau exit strategi tak untuk let's say kita border semua akan dibuka, pelancongan boleh dimulakan semula tetapi pandemik tetap ada di situ. I think untuk keputusan tu I think bukan di bawah kerajaan negeri, I think di bawah kerajaan persekutuan. So kita hanya follow keputusan MKN dan juga KKM lah berkenaan dengan pergerakan pelancongan dan sebagainya lah. Tapi guideline semualah. Betul, situasi sekarang whatever guideline yang telah ditetapkan oleh MKN, kita mengambil peluang dan to make sure kita bersedia dengan guideline tersebut lah. Contoh yang PAS punya PKP bila dah boleh buka MICE, dah boleh buka, you boleh buat event. Ada certain apa kata orang tu guidelines yang you kena follow SOP dan sebagainya. Yang itu Tourism Selangor akan membantu industri player untuk kita bersama-sama untuk set benda tu lah, to make sure industri player akan follow the SOP. Tapi untuk current situation untuk kerajaan di peringkat kerajaan negeri based on package 2.0 yang kerajaan negeri lancarkan untuk tahun ni, untuk industri pelancongan, kerajaan negeri telah memperuntukkan lebih kurang 2.55 juta. So antara inisiatif untuk industri player kita adalah merupakan grant ataupun bantuan bentuk keuangan lah. Antaranya grant bantuan keuangan untuk program aktiviti pelancongan negeri Selangor, boleh mohon grant tersebut. And then yang kedua, voucher pelancongan negeri Selangor 2.0, kita ada RM50 each voucher, ada 20,000 unit voucher yang kita akan agihkan. Kita juga akan anjurkan program latihan digital pelancongan negeri Selangor untuk industri player dan juga bantuan one-off lah kepada 16 persatuan pelancongan di negeri Selangor. Itu antara package stimulus ataupun bantuan untuk industri player setakat ini di bawah kerajaan negeri lah. Tetapi based on role Tourism Selangor sebagai agensi promosi, kami teruskan kempen kami untuk Pusing Selangor dulu, dan seperti yang saya share tadi, memang tak boleh nak keluar, so kami buat kempen Imagine Experience Soon di landasan platform digital kami. Still kami promote tourism ni dah tak boleh nak stop, betul Kak Azhar? Betul. Kita stop, kalau kita negatif lagilah melingkup kita ni, tak boleh. So kita kena sentiasa bagi semangat kepada industri player, kita sentiasa wawarkan sebab ini antara salah satu cara, sebab sekarang ni banyak masalah mental health. Okay. So pelancongan, travel ni antara salah satu untuk kita bukan nak cakap lari, tapi untuk kita
betul, untuk kita rasa tenang dengan melancong kan. And mengikut perancangan juga, Tourism Selangor akan menganjurkan satu convention event pada bulan 11, tetapi mengikut situasi yang sekarang ni, kami masih apa kata orang tu, di peringkat terakhir lah untuk menilai sama ada untuk teruskan ataupun tidak. Dan antara yang terdekat ni juga kami menganjurkan pertandingan pitching pemulihan pelancongan negeri Selangor kepada siapa-siapa agensi di luar sana, dan yang bernilai RM100,000, dan kita akan pilih 20 pemenang untuk grand pitching ni lah. Dan again kita sedang memperkuatkan lagi kreatif content kita lah untuk to make sure orang ingat untuk travel ke negeri Selangor. Betul. Yang latest one kami memang apa kata orang tu fokus kepada TikTok. I see. TikTok ni sangat cepat, Betul. sangat wide. So alhamdulillah baru 2 bulan kami dah dapat almost 10,000 followers, dan untuk kempen Pusing Selangor itself kita dah dapat lebih kurang 1.5 million views dekat TikTok. Alhamdulillah. So sekarang ni kami tengah bekerja keras untuk menggunakan whatever source yang ada untuk kita wawarkan lagi kepada masyarakat di Malaysia dan di luar sana untuk ingat negeri Selangor, untuk diorang mungkin boleh release lah stres diorang sedikit di rumah. Betul. Dengan melihat konten-konten kita yang ada di social media. Sabah ada nak tambah apa Kak Zah? Okey, untuk kita di Sabah, stimulus yang tersedia contohnya untuk business events dan juga untuk kita punya local tour operators, kita extend lagi. Kita tahu buat masa ni memang sukar untuk diorang dapatkan ni kan, customer semua tu. So kita extend stimulus, dan buat masa ni kita roadmap tu kita memang dah rangka dan memang akan bermula dengan pasaran domestik lah. Di peringkat kementerian kita ada ditubuhkan kita punya jawatan kuasa pemulihan pelancongan, diketuai oleh kita punya pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar. Members dia terdiri dari agensi-agensi di bawah kementerian dan juga kita punya tourism associations lah. So mereka ni sentiasa discuss untuk macam mana kita boleh reset strategi untuk kita memulihkan semula kita punya pelancongan ni. And at the same time saya ada mention tadi untuk kena pasti area-area mana yang kita boleh start untuk diperkenalkan sebagai travel bubble punya inilah kawasan. So at the same time kita tak berdiam diri, kita cuba pelbagaikan kita punya product offerings lah dengan usaha membangunkan community based tourism kita di Sabah ni. So ini pun selaras dengan kita punya hala tuju untuk menekankan responsible tourism lah, sustainable tourism practice. So kita banyak kita cuba train local community untuk bagaimana mereka nanti bila tourism start balik mereka boleh membangunkan produk mereka dengan inilah. Okey, Cik Nazri dengan Kak Zah. Okey, kita ada 10 minit je lagi. Kita ada segmen soalan lepas ni. Okey, sebelum saya kemukakan soalan ni, boleh kongsi sikit tak harapan Cik Nazri, harapan Puan Zarina kepada pelancongan ni lah, dan macam mana semoga kita dapat revive balik kan, hidupkan semula, meriahkan semula pelancongan ni. Okey, untuk saya harapan di Tourism Selangor, kita mengharapkan sinergi ataupun kerjasama yang baik antara pihak kerajaan, pihak industri pelancongan dan juga masyarakat di luar sana lah untuk kita memastikan industri pelancongan ni mampu untuk dihidupkan semula. Okey, dan kini sebenarnya permintaan pelancongan tu di peringkat domestik mungkin meningkat, dan bukan masa dia bila dah buka nanti baru kita nak buat. Sekarang ni kita dah perlu bersedialah dengan apa jua yang mendatang nanti, especially
inovasi dari segi servis yang you nak bagi and hospitality yang you nak bagi kepada you punya tourist. So sekarang ni yang you kena plan. You tak boleh bila dah buka baru nak plan, tak boleh. So sekarang ni dah kena fikirkan peluang-peluang yang ada mengikut norma baharu sebab kita dah hidup dengan COVID dah sekarang. So dah tak boleh nak buat apa yang kita praktis sebelum ni. So sekarang ni lah kena suarakan kepada pihak kerajaan juga, dan kerajaan juga kita sebagai agensi promosi juga kena faham dengan situasi dan juga mencari jalan yang terbaik untuk kita bersama-sama memulihkan industri pelancongan kita. Itu harapan saya lah bagi mewakili tourism Selangor. Banza? Kita pun lebih kurang juga, but at the same time kita harap program vaksinasi di negara kita ni berjalan lancar lah. Lagi cepat kita capai herd immunity, yang lebih cepat kita boleh berusaha untuk membuka kita punya borders, especially vaksinasi untuk kita punya tourism players. Kemudian at the same time, I hope orang ramai bila dah start boleh rentas negeri tu ambil peluang lah, discover kita punya own backyard kan. Banyak lagi tempat dalam negara kita ni yang kita belum explore. Betul. So, at the same time langkah ni sedikit sebanyak membantu memulihkan kita punya tourism sector lah. Kalau bukan kita yang ambil peluang untuk travel dalam negeri sendiri, siapa lagi kan? Betul. At the same time kita buat masa ni kita sabar-sabar dululah. Kita patuh SOP semua, putuskan tengok video dulu lah kan. Tengok social media dulu. Tengok video Sabah, tengok video rindu Perak kan. Semua negeri rindu dulu. Betul, semua negeri sekarang ni memang ada kempen diorang masing-masing tau. So bukan saya nak cakap promote Selangor je, tak. Diorang memang bekerjasama antara state yang lain. Kita tak berlawan, kita tak apa kata orang tu, tak bersaing, tetapi kita complement each other sebenarnya. Okey, segmen terakhir sebelum kita mengucapkan selamat malam untuk minggu ni, Gayalah episod 29 ni. Okey, soalan pertama daripada Oni Yi. Okey, ini adalah 3 soalan yang terpilih. Okey, nanti Gaya Travel akan hubungi anda sendiri untuk urusan hadiah. Okey. Soalan yang pertama daripada Oni Yi. Macam mana kita sebagai rakyat Malaysia boleh buat semangat untuk mempromosikan percutian tempatan semasa pandemik ini? Yang ini promosi tau, bukan apa, tapi promosi. Macam mana boleh sesiapa nak jawab? Sama ada Kak Zah atau Nazri? Okey, saya jawablah yang ni, senang sikit. Okey, pendapat dia senang je. Contoh negeri Selangor, kita ada hashtag Pusing Selangor dulu. Maybe you all pernah travel, at least ada lah kan tempat yang orang pernah pergi. So repost lah balik, post lah balik and then guna hashtag tu, Pusing Selangor dulu. Macam Sabah, Rindu Sabah, dia ada kempen dengan Gaya Travel. Dengan Selangor, Pusing Selangor dulu. So itu salah satu cara yang paling mudah sekali. Betul. Daripada hashtag tu kan dia adalah satu promotion kan. Betul. Harap bila dah viral trending hashtag tu, orang luar pun boleh nampak. Betul tak? Betul. Okey. Cari balik gambar cuti lama-lama tu, post balik. Betul. Kan? Okey, soalan yang kedua daripada Mish Haryanti. Bagaimana dengan kedatangan pelancong dari Indonesia ke Sabah sebelum pandemik? Okey, ini sebelum pandemik. Bagaimana dengan kedatangan pelancong dari Indonesia ke negeri Sabah sebelum pandemik? Okey. Untuk dari Indonesia buat masa tu kita memang tak ada direct flight lah dari Indonesia. But still we ada promosi lah untuk pasaran Indonesia lah. So statistik yang terkini saya buat masa ni tak ada, tapi I would say Indonesia masuk dalam dalam our top 5 lah. I see, tinggi juga tu. Sebab jauh juga sebenarnya orang Indonesia nak ke Sabah kan, dia kena fly ke Kuala Lumpur dulu kan. Betul. Melainkan yang berjiran lah, tetapi yang datang daripada jiran Sabah, daripada side Indonesia, bukan datang untuk melancong pun kan. Yang dari Tarakan, sebelah Tarakan tu Kalimantan ada juga, tapi
Kalimantan. Kita statistik dari Indonesia, kita tak ambil yang datang dari sebelah tu lah, cuma melalui airport. Statistik yang masuk melalui airport lah kita ambil. Okey, soalan yang terakhir untuk malam ni daripada Lily Riani. Okey, ada dua soalan. Satu soalan untuk Selangor, satu soalan untuk Sabah. Saya mulakan dengan soalan untuk Selangor. Do you have any plan to promote unique culture and heritage in Selangor such as wayang kulit Jawa in Kuala Selangor, Banjar delicacy such as ayam balaus? Okey, saya pun tak pernah dengar sebelum ni. Okey, Selangor ada perancangan tak untuk mempromosikan budaya dan warisan yang unik di Selangor seperti wayang kulit Jawa di Kuala Selangor dan Banjar delicacy seperti ayam balaus, Cik Nazri? I think untuk inisiatif tersebut untuk culture, I think agensi yang paling tepat yang membantu Kerajaan Negeri Selangor dan juga Tourism Selangor adalah Gaya Travel. Sebenarnya melalui program apa dia? Rentak Selangor. Rentak Selangor. Ya, betul. Rentak Selangor tu kalau you all boleh cari je hashtag tu, macam-macam info keluar. And of course untuk kami pun turut mempromosikan jugalah program tu dan juga produk-produk tersebut. Tapi kalau you all nak experience, boleh guna kita orang punya host community. Direct dekat host community kita orang, dia orang akan bawa you all ke tempat-tempat tu untuk experience. Sebenarnya macam mana dia pelancong nak cari host community ni? Maksudnya dia kena pergi dulu dan cari pusat host community tu, ataupun macam dari Sabah dan Sarawak contohnya kan, boleh tak dia orang ni macam pre-plan dulu sebelum datang? Okay, boleh. Sebenarnya boleh contact Tourism Selangor. Kalau you all tak boleh nak cari host community tu, kita orang akan share contact lah dengan host community tu. You all boleh terus ke website kita orang. Dekat situ ada memang ruangan untuk host community. Dekat situ ada communication punya email. You just email, okay, you nak tahu tempat experiential tourism dekat Kuala Selangor. So nanti kita orang akan bagi few contact kat situ. Tapi kita orang akan bagi contact mengikut apa yang you all nak lah. Let's say you all nak belajar tarian naga dekat Hulu Selangor. Memang ada tau kelas tu. So kita akan bagi direct contact person yang memang master dalam experience tu. Laman web Tourism Selangor apa ya? Selangor.travel. Selangor.travel. Senang je, selangor.travel. Macam Cik Nazis ni pernah rasa ke tu ayam balaus tu? Personally tak pernah lagi. Tak pernah. I tak join dekat Selangor masa tu sebab I think clash kot masa tu. I see. Saya pun tak pernah rasa lah. Dia untuk program Gaya Travel, dia ada dua. Eat Travel Ride, itu kita fokus untuk makanan, food. Dan satu lagi adalah Rentak Selangor. So kalau you all nak tengok konten-konten menarik untuk makan kat mana, boleh cari hashtag Eat Travel Ride, Selangor punya lah. And then Rentak Selangor. Okay tak Cik Noah, I promote. Kan. Okay, soalan untuk Sabah daripada Lily Riani. I have heard from travellers that one of the problem is transportation. If they were to travel DIY or backpacking, what would you recommend? Kalau self-drive di Sabah mudah tak? Did you get the question? Yes. Okay. So kalau recommendation from us, we would recommend to self-drive lah. Sewa kereta, explore Sabah, drive. Maybe kalau nak sewa 3 hari, boleh explore Kinabalu Park, Kudat. Kalau nak pergi sebelah north. Kalau nak sewa lebih 5 hari, dah boleh sampai Sandakan. Travel jauh sikit. So it's best untuk sewa from license ni lah. License car rental memang available untuk kita ni lah. Kita boleh bagi list untuk cari which car rental untuk kereta yang sesuai lah. Ya, reliable apa semualah. Kalau diorang ni datang ke Sabah sampai ke airport, boleh dapat tak kereta-kereta sewa ni? Boleh. Di airport memang ada tersedia kaunter-kaunter lah. Dan at the same time sekarang ni pun ada ni kan konsep macam kita ambil set kereta dari ni, macam travel ya. Oh ya, international punya. Yes.
Aha, dah ada Kita Sabah. boleh dapatkan tak payah ambil kaki, tapi dia bagi kod untuk kita gunakan kereta tu ikut rate lah sehari 2 hari. Self drive yang boleh guna app saja Memang dah ada di Sabah Yes, Oh, interesting. ada. Yes. Memang nampaklah lama saya tak sampai Sabah tu. Sebab tak tahu lagi sebelum ni. Kan? Selalu saya suka juga self drive di Sabah sebab bila ke Sabah sewa kereta sangat murah bagi saya. Personally lah bagi saya. Kan? Macam Myvi boleh dapat last saya pergi sewa RM70 macam tu kan. Saya tak tahulah sekarang berapa kan. Tapi memang murah lah bagi saya kan. Okey, itu saja soalan untuk malam ni. Saya umumkan pemenang kuis untuk tourism Sabah dan Selangor. Pemenang untuk soalan pertama untuk tourism Selangor adalah Afai Afman. Untuk tourism Sabah adalah Zul Mohammed. Untuk soalan kedua, Selangor adalah daripada Jas Sukesan. Jaslim Puasa, pelakon terkenal ni. Oh, bukan Skytrack ada? Oh, ni Skytrack kan? Aduh. Okey, dan daripada Sabah, untuk soalan daripada tourism Sabah, Nur Afida Ramli untuk soalan kedua. Untuk soalan ketiga, pemenangnya adalah daripada tourism Selangor, Akilau. Dan pemenang untuk soalan ketiga daripada soalan daripada Sabah adalah Syed Evan. Anda juga akan dihubungi oleh Gaya Travel untuk dapatkan maklumat anda. So, apa nama tu? Nama dia Naomi. Wah, Naomi. Gebunya. Aduh. Dia buat ni special appearance ni. Dia kacau. Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan Zarina dan juga Encik Nazri. Terima kasih banyak-banyak Tourism Sabah, Tourism Selangor kerana menjadi tetamu kita pada malam ini dan berkongsi banyak sangat input-input sangat menarik. Especially kepada mereka-mereka yang tak pernah sampai Sabah dan mereka-mereka yang tak pernah sampai Selangor kan. So, dan mereka-mereka yang tak pernah nak explore Sabah dan Selangor ni sebagai destinasi pelancongan kan. Tak cukup sebenarnya pergi untuk bekerja saja. Trust me, there are a lot of things to explore. Okay, so semoga kita berjumpa lagi. Minggu depan kita ada topik baru, kita ada tetamu yang baru. Jangan lupa untuk melawati Gaya Travel punya website www.gayatravel.com.my. Jangan lupa masuk ke Shopee kami untuk dapatkan majalah Gaya Travel yang terbaru dan juga majalah-majalah yang sebelum ini. shopee.com.my/gayatravel. Dan kalau anda nak baca majalah ini secara percuma, anda boleh baca, tetapi secara digital anda boleh masuk issuu.com, issuu.com/gayatravel. Okey. Saya rasa saya punya video tadi tu hang kejap. Okey, kalau harap anda dapatlah maklumat ni, okey. So, itu saja untuk malam ini. Terima kasih sekali lagi Kak Zal, terima kasih sekali lagi Encik Nazri. Terima kasih kepada semua yang menonton. Thank you Gaya Travel. Thank you Gaya. Dan next issue nantikan. Next issue Gaya Travel nantikan. Yes, sebenarnya kita tak nak beritahu boleh lagi. sebut, nantikan je. Nantikan saja. Nantikan saja next issue. Special daripada Tourism Selangor sebenarnya. Dengan Gaya Travel. Okey, terima kasih, itu saja untuk minggu ini. Jangan lupa minggu depan ya, waktu yang sama. So, selamat malam. Bye. Terima kasih kerana bersama kami. Semoga anda peroleh manfaat melalui perkongsian itu tadi. Mahu dapatkan majalah dan baju eksklusif Gaya Travel Magazine? Tak perlu keluar rumah sebab kami kini di Shopee. Ikuti juga kami di Facebook, Instagram, Twitter untuk lebih banyak kandungan kembara. Jumpa lagi.